Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan penonton semua? Bertemu lagi kita dalam Jom Sembang. Kali ini kita bersiaran secara rakaman di studio Ikram dan anda menonton pada pukul 10 pagi pada hari Jumaat. Alhamdulillah, terima kasih semua kerana masih lagi sudi dan setia bersama kami di TV Ikram. Kepada anda yang sedang menonton sekarang, jangan lupa like, share dan komen di bawah untuk apa yang kami bualkan, apa yang kami sembangkan kali ini. Ya Ustaz? Ya. Kali ini kita nak sembang tentang tajuk yang pada saya kelakar lah. Pada saya kelakar. Apa benda ni Ustaz ni kan? Saya sebenarnya, saya asalnya, saya orang Johor Bahru. Saya kenal perkataan skodeng ni umur saya darjah 6. Masa tu abang saya, keluarga saya hantar sekolah dekat utara Tanah Air. So dia balik-balik dia cakap utara lah. Salah satunya selain daripada Usha, skodeng. Apa tu skodeng? Ustaz nak sembang pasal apa ni sebenarnya? Skodeng ni kata-kata lain daripada perkataan yang formal kita selalu tengok, iaitu mengintai. Mengintai. Betul. Mengendap. 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 Jadi ada istilah yang kalau kita mengendap ni kan, antara celah kalau orang dulu lah. Dulu-dulu. Celah apa ni? Celah batu, celah apa kayu kan, rumah kayu kan. Kalau sekarang ni pun mengintai ni kalau dekat masa sekarang ni maknanya dekat ruang terbuka pun boleh mengintai Ustaz. Apa? Okey. Memang disebut tadi penonton bahawa dulu-dulu dia tidak ada akses kepada nak tengok benda-benda yang menggairahkan dia tu. Kan mana ada lagi orang kata internet kan. Sebelum wujudnya internet dan sebelum wujudnya medium seperti video, TV dan sebagainya, orang nak buat jahat tu dia pergi mengintai lah. Kan pergi meningkai anak dara mandi ke kan. Dulu-dulunya toilet pun kan dia jenis perigi, orang pakai berkemban, mandi. Itulah tutup pun tak rapat dah. Itulah orang kata apa, benda paling jahat lah yang boleh dibuat kan. Tapi bila dah ada video, orang dah tengok video lucah dan sebagainya. CD lucah bila zaman CD kan. Apa dia dah internet. Jadi orang kata apa, mengintai tu dah tak berlaku sangat lah. Dia boleh tengok lebih daripada tu kan. Tapi masih lagi wujud lah. Sekarang kalau nak kata yang lebih dahsyat daripada mengintai ataupun skodeng ni ialah orang kena istilah apa, stalker. Stalker bahaya tu. Itu lagi menakutkan tu. Itu lagi menakutkan sampai membuatkan orang mungkin boleh jadi depressed lah kalau dia dia rasa diri dia sentiasa diperhatikan, apa tindak tanduk dia semuanya didedahkan dan sebagainya. Itu lagi mendatangkan bahaya. Jadi kalau kita dalam Islam ni apa adab bagi saya kalau macam selama ni yang kita biasa sembang, dia bukannya satu pihak je. Dia mesti ada cerita kedua belah pihaknya Ustaz kan. Boleh Ustaz yang ni yang kita nak sembangkan ni. Apa Islam kata? Sebab kita sebagai umat Islam yang kita beriman dengan agama ini, kita nak dengar lah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Rasulullah bagi kita pedoman. Agama ni ataupun Islam ini adalah sebagai satu pedoman, satu panduan hidup. Itu yang disebut sebagai syariat, panduan hidup kita. Saya nak baca beberapa hadis lah, nak kongsikan dengan para penonton. Yang pertama, hadis ni ganas bagi saya. Berganas. Masa saya mula belajar hadis ni dulu, saya kata kenapa tak pernah dengar hadis ni. Sedangkan hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Ubaid ibn Umair, seorang tabi'in. Dia menceritakan anna Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni dia ista'zana ala Umar thalathan. Umar panggil dia ada beberapa riwayat. Jadi kalau saya baca riwayat lain kita faham lah. Maknanya Umar panggil, Umar sebagai khalifah pada waktu itu, dia memanggil Abu Musa al-Ash'ari datang menghadap. Jadi dia pun pergilah. Ista'zana ala Umar salasan. Dia pun mungkin bagi ista'zana tu minta izin, maksudnya dia bagi salam
Dia kata diketuk ke, dia pergi salam ke sebagainya lah. 3 kali. Tapi tidak ada orang kata apa, sahutan. Sedangkan dia tahu ada perbincangan kat dalam tu. Faraja'a. Dia kata faka'annahu wajadahu mashghulan faraja'a. Tapi dia tengok seolah-olah nampak macam Umar ni busy, sibuk ni. Dia pun balik. Kan. Faqala Umar, kemudian Umar kan, dia tahu ada suara kan? Ada orang kat luar. Ada orang kat luar. Faqala Umar, alam tasma' sawta Abdullah bin Qais? Kamu semua dengar tak suara Abdullah bin Qais? Abdullah bin Qais ni nama sebenar Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni kunyah orang Arab ni biasalah. Panggilan. Dia lebih dikenali sebagai Abu dengan Ummu. Ayah. Ayah jadi kita sendiri mungkin yang mana yang biasa dengan hadis dan sahabat Nabi, mungkin lebih mengenali Abu Musa al-Ash'ari lah berbanding dengan nama sebenar dia. Macam juga Abu Hurairah. Kalau tanya penonton siapa nama Abu Hurairah, mungkin ramai yang tidak tahu kan. Abdullah bin Qais. Lepas tu idzanu lahu kan. Bagilah dia masuk, panggil dia masuk kan. Fadu'iya lahu. Tapi dia balik dah. Jadi dia panggil dia datang. Bila dia datang balik, faqala, Umar pun kata kepada siapa nama Abdullah bin Qais ni, Abu Musa al-Ash'ari ni, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang nak terjemah bahasa baku dia, apa yang membawa kamu melakukan apa yang kamu telah lakukan? Jadi maksudnya Umar nak tanya, tadi dah mai, kenapa balik? Kan, ini ketua negara panggil ni, boleh balik pula kan. Jadi dia kata dia bagilah dia punya, orang panggil apa, justifikasi kenapa dia dah datang, dia balik. Dia kata qala inna kunna nu'maru bihadha, sesungguhnya kan kita ni diperintahkan sedemikian. Apa maksud diperintahkan sedemikian? Ialah kalau dia pun katalah Nabi SAW dalam riwayat satu lagi dalam Sahih Muslim juga, apabila kamu pergi rumah seorang tu, bila dah minta izin 3 kali, jika tidak ada jawapan ataupun tidak dibenarkan, maka balik. Kenapa saya bawa hadis ni sampai macam tu? Maknanya kalau orang tu walaupun dia ada kat dalam, tapi kalau dia tak bagi masuk ke, ataupun dia tak izin ke, dia tak menyahut, Nabi suruh balik. Maknanya jangan ganggu dia. Ini privasi dia. Common sense. Maksud jangan ganggu privasi dia. Itu yang kita boleh faham. Macam contoh sekarang lah, kadang kita call, dia miss call sampai 18 kali. Kan? 18 kali nak masuk ke 19, dia dah nak hempuk handphone dia dah. Kan? Dah 3 kali orang tu tak angkat, dia sibuk lah. Yalah, ataupun ada dia memang tak mau diganggu lah. Betul. Kan? Ini kena faham. Macam orang meniaga kat orang apa-apa ke yang tidak yang jenis pergi rumah orang kan. Kalau dia ketuk ke, dia pecik bel ke apa kan, kalau dia tak ni, jangan ganggu lah. Maksudnya itu privacy. Islam sangat menitik beratkan privacy sampai macam tu. Satu lagi. Sila. Apa ni, yang ni pun orang kata apa, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kan dia duduk dengan Nabi. Dia kata anna rajulan ittala'a ala ba'dhi hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni skodeng ni. Anas bin Malik kata ada seorang lelaki, dia mengintai di celah dekat pintu rumah Nabi ni. Dan saya perasan hadis ni ada beberapa riwayat. Maknanya bukan sekali. Saya boleh buat kesimpulan bahawa bukan sekali ada orang cubaan nak mengintai rumah Nabi. Maknanya orang yang berbeza. Tapi orang cuba nak mengintai. Orang tu siapa? Sahabat lah. Yalah. Ini kita kena faham. Allah memang mengiktiraf radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita pun tak tahu apa dia punya alasan dan sebab dia nak mengintai rumah Nabi ni. Mungkin nak tahu Nabi ni buat apa kalau dalam rumah. Ada apa dalam rumah kan? Ada apa ke kan? Jadi
Yalah, generasi itu pun ada lah berlaku Maknanya dah lama lah benda ni mengintai berlaku. kan. Di celah-celah tu tak disebut kan siapa nama lelaki tu. Dia kalau dia orang Islam, dia hidup zaman Nabi, dia sahabat lah. Betul. Okey. Dia mengintai. Faqama ilaihi, Nabi pun bangun, bimishqasin aw mashaqis. Ini hadis riwayat Muslim juga. Dia mata panah, yang besi mata panah tu kan, Ujung lah mata anak-anak panah. mata anak panah tu. Nabi bangun. Nabi bawa mata panah tu. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqtiluhu liyat'anahu. Liyat'unahu. Apa maksud dia? Nabi macam acah-acah nak cucuk mata dia. Oh, maknanya Nabi nampak lah daripada lubang tu. Nabi nampak ada orang mengintai dia. Nabi main nak acah-acah nak cucuk mata dia. Lepas tu dalam riwayat yang sama ya, Sahih Muslim tu, Nabi sebut pula, kalau seseorang tu mengintai kan, kamu kalau kita orang utara kita kata punggai, kita baling apa-apa kena mata dia sampai terkeluar biji mata dia, tak ada masalah. Sampai satu lagi Nabi kata, kalau buat lagi aku korek biji mata. Tu dia. Kan? Jadi dalam syarah, dalam tu saya kata ganas juga ni. Dalam syarah tengok Imam An-Nawawi rahimahullah bila mensyarahkan hadis ni, dia kata yang pandangan para ulama ialah sesiapa yang diintip, dan apabila pihak yang diintip tu bertindak ke atas dia, dia tak perlu dihukum lah, sebab dia berhak untuk melakukan sedemikian kepada orang yang mengintip dia. Maknanya tuan rumah ni ada hak untuk menjaga privasi dia sampai tahap macam tu lah. Sampai tahap macam tu. Jadi ini saya cerita hadis. Yang siapa jangan duk pergi buat pula. Lagi dia pergi ambil tindakan sendiri. Dia kata ni dalam hadis boleh. Itu kita kena tengok situasi dan keadaan lah. Cuma yang saya nak tekan ni adalah betapa Islam tu sampai tak bagi. Tak bagi kita ganggu. Ya. Maknanya kalau kita pergi rumah dia pun dia tak bagi masuk, jangan masuk. Nak masuk rumah kena minta izin. Betul. Kan? Mengintai. Lepas tu Nabi pun sebut innama ja'alallah al-idhna min ajlil basar. Kenapa Allah jadikan memohon izin ni, minta izin ni, kerana untuk menjaga pandangan mata. Bahkan Nabi SAW masa yang kena intai tu, tak disebut pun ada orang perempuan kat dalam rumah Nabi, ada isteri Nabi ke. Tapi maknanya mungkin dia seorang-seorang. Mungkin Nabi seorang-seorang. Yang Nabi marah tu bukan kerana mengintai orang perempuan. Betul. Mengintai tu sendiri tu tak boleh. Walaupun tak ada orang. Walaupun tak ada orang perempuan ke apa ke. Itu kita kena faham mengintai, mengintip. Jadi panjang saya punya ulasan Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kenapa saya setujukan muslimin muslimat ni, walaupun program ni umum ialah kita sebagai orang Islam yang beriman, bila saya ceritakan apa yang Nabi SAW sampaikan, kalau begitulah Islam, kita pergi stok dia kan, kita pergi pasang kamera CCTV dan sebagainya, video kamera video. Itu lagi. Kalau yang tu pun Nabi kata boleh korek biji mata, ini apa boleh buat? Jadi ini kita kena faham perbuatan ni. Kadang-kadang kita buat sesuatu, kita seolah-olah Islam atau Nabi atau Allah macam tak ada pesanan. Tak ada pesanan apa-apa tentang perkara itu. Tapi macam kadang-kadang kontradik jugalah. Kita ni orang majoritinya dekat Malaysia ni orang Melayu, dan kita ni orang Malaysia, orang Asia. Sepatutnya kita ni penuh, macam orang Asia ni dia lebih lembut sepatutnya kan daripada orang Arab. Ayat-ayat Quran ataupun hadis Rasulullah memang ditujukan pada sahabat yang memang orang Arab.
kan. Dan memang orang sana memang kita kenali dia orang gasar ataupun kasar kan. Dia punya masyarakat memang macam tu lah sifat dia. Tapi kita ni lebih lembut. Dan sepatutnya kita ni orang Melayu lah, senang cerita kan, lebih beradab kan. Yalah, dengan culture timur kita, betul. Kita double lah. Dengan kita punya agama. Betul, Islam. Jadi itu semua adunan yang patut menjadikan kita orang yang bagaimana. Ya, betul. Tapi apabila hilang dua-dua perkara ni, tak ada apa kita ni. Hilangnya keislaman kita, hilangnya ketimuran kita, habis. Betul. Jadi tak ada beza pun kita dengan pihak-pihak yang orang kata yang dah jauh kehidupan mereka daripada orang panggil nilai-nilai yang baik ni. Tapi kan ini kita cakap tentang Islam. Sedangkan dalam undang-undang negara kita, kanun keseksaan, perbuatan skodeng ataupun mengintip ni adalah salah. Dia boleh didendakan maksimum 5 tahun penjara. Lama tu. 5 tahun penjara. Jadi jika disabit kesalahan lah. Kalau dibawa dengan ada pembuktian dan sebagainya, atau denda atau kedua-duanya sekali. Dia memang kesalahan jenayah kanun keseksaan. Kalau saya tak sebut ni mungkin orang tak tahu bahawa ni memang kesalahan lah. Kesalahan jenayah. Apatah lagi apabila yang saya pernah dengar cerita yang parah perkara ni adalah di Korea Selatan. Korea Selatan ni negara yang mengharamkan akses kepada web lucah ataupun pornografi. Jadi bila dia haramkan, masyarakat dia tak nak akses benda tu. Dia buat apa tahu? Dia pergi pasang kamera kecil-kecil dekat lubang-lubang. Memang available, boleh jual, boleh beli online pun. Ya, betul. Kamera ni memang sampai masyarakat dia, wanita sana rasa tak selamat dan mereka pernah buat protes. Itu saya pernah dengar lah. Okey, saya baru tahu sah. Jadi kita pun risau negara kita sampai ke tahap tu. Saya rasa sampai dah, mungkin tak boleh luasa lah. Kita tak tahulah. Ya. Pertama, apabila teknologi makin berkembang, kan, benda tu pula mudah nak akses, mudah nak beli, mudah nak dapat. Macam negara tu internet pun dah laju. Ni kita nak pergi ke 5G. Yang kamera tu ada yang siap dengan wifi tau. Boleh daripada jauh lagi. Ada tak kita payah boleh wire lah maknanya. Dia memang siap dengan wifi, kita boleh tengok lintas langsung. Berbahaya, insya-Allah. Jadi sebelum benda ni berluasa, saya harap jom sembang kita ni sampai dululah ke masyarakat. Kita tak maulah orang Melayu Islam kita yang terlibat dalam perkara ni. Ya, betul. Dia kadang-kadang bukannya Melayu Islam saja, dia merentas masyarakat. Merentas agama dan budaya. Sebab tu saya bagi kanun keseksaan tadi. Yalah sebab dia bukan hanya syariah. Macam hukum syariah, hukum Islam, malah hukuman undang-undang konvensional pun mengaku bahawa ini adalah satu jenayah. Okey Ustaz. Saya selalu borak dengan Ustaz. Saya selalu sembang dengan Ustaz. Kita tak nak, pada saya nampak kita selalu tak nak memberatkan sebelah tangan lah. Contohnya kalau macam janganlah beratkan pada yang tukang skodeng. Yang di skodeng tu pun ada menyumbangkan sesuatu untuk yang tukang skodeng tu menyengkodeng dia. Macam mana itu dia istilah menyengkodeng. Maknanya dia sendiri duk dedah kan. Manalah tahu kalau dia ada social media. Teknologi sekarang ni masya-Allah dia memang sangat banyak membantu kita. Dan tambah-tambah dalam suasana pandemik ni, kita banyak beronline kan. Tapi dia juga jika disalahguna, dia masya-Allah akibat dan kesan dia dahsyat. Jadi sebab tu orang yang terlalu mendedahkan kehidupan dia, maknanya dia mengizinkan orang ada peluang. Ada hadis ni, hadis dalam Sahih Muslim juga. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Yaqul qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah kata dekat Abdullah bin Mas'ud, idnuka alayya ay yurfa al hijab wa an tastami'a siwadi hatta anhak.
Oh, ni satu panduan yang Nabi bagi. Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud kan, jika maksudnya kalau rumah ke bilik ke dan sebagainya, kalau aku menyingkap ataupun aku selok, kita kata aku selok ke tak tepi ke tirai, biasa ada tirai ataupun kita sekarang pintu kan, tabir ke apa kan, kalau aku singkap tu maknanya aku bagi kamu, dah bagi izin lah, tak perlu minta izin dah maksudnya. Oh, kalau orang buka pintu dia macam masuk open house lah. Okay. Dia dah buka, maksudnya bila aku singkap benda tu, maksudnya tu adalah memberi izin. Kan? Jadi lainlah kalau dia tutup tepi buka. Itu kena minta izin sebelum buka. Kan? Tapi kalau dia yang dah memang buka, maksudnya aku dah bagi izin. Wa antastami'a siwadi, dan kamu telah mendengar apa yang bicara-bicara yang aku bincang. Kadang-kadang kita dah bincang, kita pun suara pelan. Maksudnya tak mau bagi ada orang dengar. Betul. Kan? Kita sembang, tak mau bagi siapa Hanif dengar kan. Tapi kalau kita bercakap sampai orang boleh dengar, maknanya kita nak, kita dah bagi izin dia masuk dan dia dengar lah apa yang kita bicarakan. Jadi macam itulah kalau kita sendiri kan, dekat media sosial kan boleh check in kita sendiri. Betul. Bagi tahu kita berada kat mana, kita ni kerja kat mana, anak kita sekolah mana. Bahaya. Itu dikira memberi peluang dan ruang untuk orang stalk kita lah. Kita sendirilah yang dedah kan. Walaupun tak ada lah kaitan direct dengan hadis tadi tu, hadis Abdullah bin Mas'ud, tapi bermakna Nabi nak kata jika itu Nabi cuba nak setkan satu kebiasaan. Kalau dah buka tu tak payah minta izin dah. Itu dah buka tu sebagai satu isyarat memberi izin. Buka tu sebagai satu syarat memberi izin. Macam tu juga kita, bila kita share di media sosial, itu sebagai syarat kita memberi izin, melainkan kita privatekan media sosial kita. Betul. Kan? Kalau kita kan kalau kat Facebook kan kita boleh pilih kita boleh siapa ni untuk public, untuk friend only kan. Apa ni sama juga dengan Instagram pun, dia boleh public dan dia boleh private kan. Itu kalau lah kita private dan kita anggap siapa yang friend dengan kita ataupun follower kita, itu saja. Maknanya siapa yang jadi follower ke, yang jadi friend ke, dia janganlah screenshot ke apa ke kepada orang lain. Sebab maknanya tuan tu ni nak ajak, walaupun tajuk Skodeng, tapi nak ajak kita ni pengguna media sosial privacy. Tuan dia dah private kan untuk awak, untuk kawan-kawan dia aja. Kamu tak boleh lah pergi screenshot untuk share kat tempat lain. Mungkin orang lain tak faham apa. Betul. Mungkin kawan-kawan je yang faham apa yang jadi pada keluarga dia kan. Ataupun awak kawan dia dah lama, awak je lah yang faham dia macam mana. Ya, betul. Jadi ini semua jangan kita salah gunakan lah. Bila dia private kan, bila dia itu hanya kawan-kawan je. Kan lain kalau memang page public kan. Ataupun memang untuk umum, dan di tempat umum tu yang dia dedahkan pula segalanya, maksudnya dia memang nak orang tahu lah. Yalah, betul. Jadi rasa saya yang menjawab lah persoalan ni. Mungkin kita dalam waktu yang sekarang dengan dunia digital ni keterbukaan dunia kita ni, kita perlu lebih beradab dan lebih berakhlak dan kena lebih berhati-hati, Ustaz. Betul. Apa nasihat terakhir Ustaz pada penonton semua? Kita dah tak live ni. Jadi kita tak boleh ada soalan penonton. Betul. Jadi kalau nak tanya ni kan, nanti mungkin kita boleh jawab kemudian lah. Betul. Boleh jawab dekat komen ke macam Ustaz? Kalau betul, boleh jawab dekat komen nanti. Kalau nasihat saya lah kepada para penonton, saya sangat rasa bertuah sebenarnya. Bertuah jadi orang Islam. Bertuah jadi orang Islam kerana saya berada dalam satu keadaan yang hidup saya ni rasa tenteram, teratur, tersusun. Sebab hidup kita ni sangat disusun oleh Allah dan Rasul. Jadi bayanglah, orang katakan kalau orang tu anak yatim piatu, beza dengan orang yang ada mak ayah. Betul, sebab hidup dia terurus. Betul. Itu bayanglah kalau seseorang tu baru mak dengan ayah tak ada, pun dah
kelang kabut dah. Yeah. Kehidupan dia nak membesar. Boleh bayang tak kalau seseorang tu hidup tanpa Allah dan Rasul? Lagi tak ada pedoman langsung. Tak ada lagi, tak ada pedoman. Itu sebabnya kita kena faham betapa betuahnya dan pentingnya hidup dengan merasai bahawa kita ni dibimbing, diatur oleh Allah dan Rasul. Kita jangan rasa benda tu mengongkong kita. Betul, sebenarnya betul. Segala syariat ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul tetapkan adalah untuk kita. Kalau semua manusia ni tak ikut Allah pun, Allah tak ada efek langsung. Dia boleh musnahkan kita semua. Dia bawa satu makhluk lain pun, kan? Dia boleh buat pun, dah buat dah malaikat yang taat sentiasa, kan? Jadi tak ada efek pun pada Allah sebenarnya bagi kita. Jadi sebab itulah kita hiduplah bersyariat ni, hidup beragama ni, dan hidup rasa bertuhan ni. Itu rasa bertuhan ni, sebab ianya memang sangat baik untuk kita lah. Kita bermanfaat lah. Bermanfaat untuk kita lah. Dunia lagi. Apatah betul. Lagi akhirat. Betul. Syariat ni untuk dunia. Akhirat tak ada dah syariat ni. Akhirat tu untuk kita Darul Jaza. Lah. Darul Jaza, tempat menerima balasan. Betul. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan sembang-sembang kita ni dapat manfaat. InsyaAllah. Semoga. Sebelum tu Anwar, kita kebetulan start hari ni lah, hari Jumaat ni. Kita ada pelancaran hari OKU, kan? Hari OKU itu sedunia. Hari OKU sedunia. InsyaAllah jika diizinkan Allah, jom sembang minggu depan. InsyaAllah kita bincang pasal InsyaAllah boleh. Okey, kepada rakan penonton, terima kasih kepada Ustaz. Kepada rakan penonton juga jangan lupa like, share dan komen di bawah, dan tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi daripada TV Ikram. Dan insyaAllah kalau ada idea daripada anda, boleh berikan kepada kami di komen. Dan semoga berhujung minggu bersama keluarga. Jumpa lagi minggu depan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.